Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pelajar. Jadi kita akan sambung dengan pelajaran kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, jadi kita akan teruskan dengan tajuk kita iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Untuk topik tingkatan 4, kita akan buat ulang kaji lah. Okey, sebenarnya minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan senarai ruang sampel dan cara kita nak buat kaedah jadual dan kaedah pokok. Jadi ada dua kaedah tu yang paling penting yang kena ingat lah. Jadi hari ini kita bukan nak buat benda tu, kita nak buat benda lain, kita nak jawab kebarangkalian sahaja. Jadi tak perlu senaraikan lah. Okey, kita nak jawab kebarangkalian sahaja. Jadi kita lihat dululah situasi soalan. Okey, situasi soalan di sini, Aminah, Bencu dan Kamala, 3 orang murid lemah dalam sebuah kelas. Okey, kebarangkalian Aminah, Bencu dan Kamala lulus prinsip perakaunan dalam peperiksaan SPM masing-masing ialah ni adalah dia punya kebarangkalian. Okey, ni adalah kebarangkalian. Okey, saya kata ni kebarangkalian sebab dia dalam bentuk pecahan. Okey, ni dalam bentuk pecahan kan. Jadi kita anggap dia sebagai kebarangkalian. Okey. Jadi sekejap, siapa yang masuk? Okey. Jadi untuk pecahan, kalau jumpa je pecahan dalam soalan, kita memang akan anggap dia sebagai kebarangkalian. Kena ingat kalau tajuk kebarangkalian, jumpa je bentuk pecahan, automatik dia adalah kebarangkalian. Okey. Tapi kat sini dia ada situasi dia lah. Kalau kebarangkalian ni untuk apa kan? Untuk apa? Jadi untuk apa kita baca soalan, kita akan tengok di sini dia kata lulus kebarangkalian untuk lulus prinsip account. Okey, jadi kita pun buatlah satu konklusi ataupun satu jadual untuk Aminah. Okey, ini kita tulis Aminah. Ni untuk Bencu. Kemudian yang lagi satu untuk Kamala. Okey, lagi satu untuk Kamala. Kita pun asingkanlah setiap ni kepada 3 bahagian. Okey, kita asingkan kepada 3 orang dan kita tahu ada yang lulus. Okey, ada yang lulus. Jadi kita pun buatlah untuk yang lulus, Aminah adalah 1/10 ni kebarangkalian dia. Okey, untuk lulus Aminah 1/10 diikuti dengan Bencu iaitu 2/25 dan Kamala ialah 1/20. Jadi kan untuk pengetahuan pelajar, kalau dia boleh lulus, jadi dia juga boleh gagal. Maksudnya kita ada berlawanan. Okey, kita ada berlawanan. Maksudnya kalau dia boleh lulus, mesti dia boleh gagal juga kan? Jadi kita ada dua situasi di mana kita boleh dapat kebarangkalian tu sama ada dia lulus ataupun dia gagal. Okey. Untuk sekarang ni kita dah asingkan 3 orang ni, Aminah, Bencu dengan Kamala, dan setiap satu ni ikutlah kelulusan dia, berapa grade dia. Okey, ni dia punya peratusan untuk lulus. Okey, jadi kalau untuk gagal, okey, kalau Aminah kan 1/10 untuk lulus. Jadi agak-agak apakah pecahan untuk Aminah?
Okey, gagal Apakah pecahan gagal ataupun kebarangkalian Aminah untuk gagal? Cuba awak tuliskan kat ruangan komen. Dia mesti dalam bentuk pecahan. Okey, 9/10 dia Vanessa jawab. Jadi 9/10 adalah kebarangkalian dia gagal. Ialah sebab kita tahu dia lulus 1/10 kan. Jadi kalau sebaliknya daripada lulus, maksudnya lulus lawan dia gagal kan. Jadi 1/10 ni baki dia adalah 9/10. Maksudnya kita ambil baki dia sahaja. Sebaliknya lah kita ambil belakang dia tu. Jadi kita dah buat satu lagi kebarangkalian untuk gagal. Okey, kita dah cipta kebarangkalian bagi mereka yang akan gagal lah. Okey, next. Diikuti dengan Bengcu. Bengcu pun samalah. Kalau kita nak tahu dia punya pecahan kegagalan dia tu kan. Kita just anggap je kita akan dapat 25 kat bawah ni dan atas ni adalah baki dia. Okey, baki dia maksudnya 25 ni tolak dengan 2 lah. Okey, 25 tolak dengan 2 dia akan dapat 23. Maksudnya sebalik daripada 2/25 ni adalah 23/25. Okey. Kalau tak reti kira tak apa, jangan takut, ambil kalkulator ni. Okey, tekan nombor 1 tolak dengan kelulusan dia. Okey, 1 tolak dengan dia punya orang kata kebarangkalian lulus, dia akan dapat kebarangkalian gagal. 1 tu maksudnya total total tolak dengan lulus, dia akan dapat gagal. Sama juga dengan Kamala. Kamala kita dapat 19/20. Jadi kan, untuk soalan yang macam ni, dia akan bagi ayat panjang-panjang, kita yang kena kenal pasti macam mana nak jawab soalan ni. Soalan ni famous dalam objektif dalam kertas 1. Dan kadang-kadang dia keluar dalam kertas 2, tak selalu. Jadi kita just nak orang kata ulang kaji sahaja kita nak ulang kaji sahaja. Benda ni kena ambil berat jugalah sebab yang ni nampak susah. Okey, nampak susah. So nak kena try lah buat latihan Okey, saya harap awak faham berkenaan dengan cara kita nak asingkan kebarangkalian lulus dengan kebarangkalian gagal. Okey, simbol dia adalah P P adalah kebarangkalian. Okey. Baru kita jawab soalan dia. Jawab soalan dia ikut situasi soalan. Okey, situasi soalan dia tanya cari kebarangkalian ataupun hitung kebarangkalian bahawa 3 pelajar tu gagal. Okey, 3 pelajar tu gagal. Maksudnya kat sini kita ambil yang gagal je. Okey, kita ambil yang gagal je iaitu 9/10, kita ambil 23/25, kita ambil 19/20. Yang membawa maksud 3 tu straight gagal. Maksudnya semua gagal lah, tak ada yang lulus. Okey, straight sahaja. Jadi, cara kita nak tuliskan jawapan adalah kita tulis macam ni 9/10 kali dengan seterusnya. Dia wajib darab dia wajib darab sebab kita akan gabungkan 3 tu dalam satu jawapan. Okey, kita akan gabungkan kegagalan Aminah, kegagalan Bengcu dan kegagalan Kamala. Sebab tu kita darab untuk kita jumlahkan kegagalan keseluruhan. Okey, kita jumlahkan ketiga-tiga tersebut. Jadi memang kena darab Ingat memang kena darab. Jangan tambah. Tambah tu ada satu situasi nanti saya akan terangkan lah. Jadi memang automatik semua darab lah. Okey. Darab ni adalah basic. Jadi darab lah, tekan je calculator. 9/10 kali dengan 23/25 dan kali dengan 19/20. Tekan je calculator, dapat jawapan pecahan macam ni kan. Jangan takut, tulis sahaja jawapan. Okey, 3.
Okey, 3933 bahagi ataupun per dengan 5,000. Ini dia punya jawapan. Nampak macam lari sangat kan? Tapi inilah jawapan sebenar untuk cara kita jawab. Kadang-kadang saya cakap soalan ni dalam objektif. Jadi awak just kena cari mana yang betul. Okey. Itu untuk situasi bila tiga-tiga ni gagal. Dia senang je sebab dia direct question. Tapi ingat tau, bila dapat soalan macam ni, kena asingkan untuk yang lulus dan untuk yang gagal. Ada juga situasi di mana orang kata contohnya nombor genap dengan nombor ganjil, dia asingkan lah. Ada ikut situasi soalan, jadi benda ni kita tak boleh nak hafal. Kita just kena fahamkan sahaja. Okey. Jadi inilah cara kita jawab dan simple sahaja. 2 markah terus Okay, next. Kita lihat pula situasi yang seterusnya. Okay, ketiga-tiga mereka lulus dalam mata pelajaran itu. Ketiga-tiga mereka, maksudnya semua orang lulus. Jadi kita ambil yang warna purple. Okay, yang warna purple ni 1/10. Okay, ambil Bencu punya lulus 2/25. Dan ambil Kamala punya 1/20. Jadi kita ambil yang atas Kita ambil tiga-tiga pecahan yang atas. Jadi kita tuliskan dia punya pengiraan 1/10 kali dengan 2/25 kali dengan 1/20. Jadi itulah cara dia jawab. Mesti kena darab. Okey, jadi kita akan dapat jawapan dalam 1/2500. Jawapan ni nampak lari tapi sebenarnya macam ni lah cara dia 1/2500. Jadi janganlah buat macam kalau dia kata tiga-tiga tu gagal, kemudian tiga-tiga tu lulus, awak pergi buat satu tolak dengan yang gagal. Janganlah buat macam tu salah. Dia kena gunakan kaedah jadual ataupun awak just senaraikan je, asingkan dulu dalam bentuk jadual ni. Okey, yang ni dalam bentuk jadual asingkan dulu baru boleh baca dengan baik. Bila awak asingkan, dia senang nak baca. Kan? Dia senang nak nampak. Okey. Jadi ini dia punya cara jawab. Okey, dia punya cara jawab. Situasi ni simple tau. Sebab dia tanya straight, tiga-tiga. Sebab ada certain soalan, dia akan tanya satu orang sahaja yang lulus. Adalah dia punya ragam-ragam soalan tu kan. Tapi tak apa, kita just nak fahamkan dulu macam mana kita nak kenakan dengan situasi soalan. Okey? Jadi ingat tau, kena buat dalam bentuk table. Okey, saya kecilkan sikit. Soalan ni siapa yang tak dapat lagi ambil je dalam grup. Yang dekat dalam Google Classroom pun ada soalan ni. So tak ada masalah lah kalau nak cari soalan ni. Okey. Itu baru 2 soalan. Ada lagi 2 soalan. Ni baru cakap ragam-ragam soalan yang nakal. Salah seorang daripada mereka lulus. Okey, salah seorang daripada mereka lulus. Jadi macam mana kita nak fahamkan situasi salah seorang daripada mereka lulus? Okey. Jadi kan kalau seorang je yang lulus, okey, seorang je lulus, mungkin saya cakap mungkin Aminah ambil yang seorang tu. Okey, Aminah yang seorang tu dan yang dua ni akan jadi gagal. Sebabnya dia kata salah seorang je, mesti salah seorang. Okey, mesti seorang je yang lulus. Jangan 2 orang lulus. Siapa yang buat 2 orang lulus, salah Dia kena 1 orang lulus.
Jadi kan, ini yang pertama. Okey, ini yang pertama, kaedah yang pertama. Kaedah pula. Ini kemungkinan yang pertama. Okey, kebarangkalian yang pertama. Okey, kita buat macam ni Aminah pula. 1/10 darabkan dengan 23/25 darab dengan 19/20. Ni sama je kita darab. Okey, sama je kita darab. 1/10 darab dengan 23/25 darab dengan 19/20. Siapa yang buat macam ni, siapa yang buat Aminah punya lulus, pergi darab dengan Aminah punya gagal, salah. Dia tak boleh dua-dua dalam satu row. Dia tak boleh dalam satu kolom yang sama. Dia kena berbeza ni lah, asing. Orang yang berbeza. Okey, siapa buat macam ni betul lah. Janganlah kita pergi tarik yang ni dua-dua atas bawah ni jangan tarik so nanti jadi salah. So yang ni kemungkinan yang pertama. Okey, mungkin Aminah tu lulus. Tapi kalau Aminah tak lulus, mungkin Beng Chu yang akan lulus. Kita boleh katakan, kita boleh agak tau. Okey, kita boleh agak. Mungkin Beng Chu yang lulus. Boleh jadi tau. Boleh jadi boleh jadi. Kemungkinan yang kedua, Beng Chu lulus. Jadi kita pun darabkan yang mana yang gagal dengan yang lulus lah. So 9/10 darab 2/25 darab dengan 19/20. Ini kemungkinan yang kedua. Okey, kemungkinan yang kedua. Maksudnya Aminah tu mungkin gagal, tapi Beng Chu pula yang lulus. Kali ni giliran Beng Chu pula yang lulus. Itu maksud dia lah. Ada juga orang kata mungkin Kamala yang lulus. Ni contoh Ada juga kemungkinan Kamala boleh lulus. Jadi maksudnya kalau Kamala lulus, automatik Aminah dengan Beng Chu tu akan gagal. Itu yang kita boleh katakan kebarangkalian seorang je yang lulus. Okey, jadi kita pun ada satu lagi kebarangkalian di mana 9/10 kali dengan 23/25 kali dengan 1/20. Okey, kita ada 3 kemungkinan yang berbeza. 3 kemungkinan yang berbeza. Jadi, saya tulis kat tepi ni dulu supaya awak nampak ni kalau Aminah lulus lah. Okey, ni kalau Aminah lulus. Ni kalau Beng Chu yang lulus. Kemudian yang ketiga adalah Kamala pula. Giliran Kamala pula yang lulus. Jadi ada 3 jawapan. Macam mana kita nak combine 3-3 jawapan ni dalam satu jawapan? Kan? Dia ada 3 kemungkinan kan? Jadi macam mana kita nak combine dalam satu? Okey, jadi cara dia, cari dulu jawapan dia. Okey, cari dulu jawapan setiap satu ni. Lepas tu kita tambah sahaja. Itulah kita katakan baru tambah. Okey, kita baru tambah. Maksudnya kita darab dulu, akhir sekali kita nak totalkan baru tambah. Jadi kita buat satu-satu. Okey, untuk Aminah kita buat satu-satu Okey, 1/10 kali dengan 23/25 kali dengan 19/20. Okey, kita dapatlah untuk Aminah yang lulus ni kita dapat 437 bahagi dengan 5,000. Ni dia punya kebarangkalian untuk Aminah lulus. Kalau kebarangkalian untuk Beng Chu kita ubahlah. Okey, kita ubah 9/10 kali dengan 2/25 kali dengan 19/20. So kita dapat ni lah jawapan dia. Beng Chu punya lah 171/2500. Kita cuma darab sahaja. Darab satu-satu lah. Okey, buat satu-satu. Okey, last sekali baru kita kira untuk Kamala punya pula.
Maksudnya 9/10 kat sini 9/10 kali dengan 23/25 dan 1/20 So kita pun tekan je calculator tu. Satu-satu tekan. Dapatlah 207 per berapa tadi? 5,000. Okey 207 per dengan 5,000. Memang kena asingkan lah kalau nak apa kata nak faham. Kalau tak nak bazirkan masa, boleh je kita buat dalam kurungan and then kita tambahkan. Tak ada masalah Mana-mana boleh. Jadi kan jawapan semua ni jumlahkan sahaja. Sebab kita nak kumpulkan. Okey, jumlahkan sahaja. Jumlahkan jumlahkan atau tambahkan. Jadi kita pun tuliskan kat sini 437 per 5,000 tambah 171 per 2,500 tambah 207 per 5,000. Okey, saya harap saya tak typo lah. Okey, saya nak check balik. Okey, yang ni 437 per 5,000 tambah 171 per 2,500 tambah 207 per 5,000. Okey, saya harap saya tak typo Saya nak tengok jawapan jap. 493 per 5,000. 2,500. Sekejap kasih saya semak jawapan. Betul lah. Okey, betul. Ini cara jawab dia lah. Okey, kalau ada tengok jawapan ni, saya buat yang C Tengok yang C bawah ni. Okey, yang ni kalau lihat, saya just asingkan. Yang first ni untuk Aminah. Okey, yang ni untuk Aminah yang lulus saya letakkan dalam kurungan. Kemudian mungkin juga Beng Chu boleh lulus. So Beng Chu ni kat tengah-tengah lah. Mungkin juga Kamala tu lulus. So Kamala belah kanan sekali. Yang last. So ada 3 kemungkinan yang berbeza. Jadi saya total up sahaja. Saya tambah sahaja. Okey, saya harap awak faham Bila kita ada lebih daripada satu kemungkinan, kita akan tambah. Tapi macam tadi, kalau katakan soalan tadi tu, kalau dikata ketiga-tiga mereka lulus, dia ada satu je kemungkinan. Ini sahaja kemungkinan yang ada. Dia tak ada kemungkinan yang lain lagi dah. Sebab tu kita terus darab je, tak perlu tambah. Tapi kat sini kita ada 3 kemungkinan yang boleh jadi. Jadi kita kena tambahlah jawapan-jawapan setiap satu tu. Dia jadi panjang jalan kerja dia kan. Okey, inilah apa orang kata cara jawab soalan ni. Dan untuk pengetahuan, soalan ni berdasarkan daripada matematik tambahan format lama KBSM. Jadi memang susah kalau awak tak praktikkan soalan ni. Okey, tapi lama-lama dia jadi senang. Sebab mula-mula saya pun rasa susah. Bila try fahamkan lama-lama baru senang. Tapi makan masa jugalah. So nak tak nak kena buat latihan. Okey. Jadi siapa yang nak salin tu salin dulu. Saya bagi masa dalam 1-2 minit lah, tak lama. Oops. Okey, kalau nak cepat screenshot je lah nanti bila-bila boleh salin. Okey, tapi jangan risaulah sebab Google Classroom pun saya selalu uploadkan nota ni. Okey. Soalan D ada tak? Oh, dia ada. Okey, jap. Ni soalan boleh tahan susah. Soalan D adalah soalan yang boleh tahan susah. Dia kata sekurang-kurangnya seorang daripada mereka lulus. Sekurang-kurangnya seorang.
maksudnya X ni sekurang-kurangnya satu orang. Jadi maksudnya kan kat sini saya nak explain, kalau seorang lulus diterima. Kalau dua orang lulus diterima. Kalau tiga orang lulus diterima. Sebab dia kata at least sekurang-kurangnya satu orang je. Maksudnya satu orang boleh, lebih pun lagi bagus. Itu maksud dia. Lebih pun lagi bagus. Ingat simbol sekurang-kurangnya ni maksud dia lebih dan sama dengan. Jadi kan, satu orang boleh, dua orang boleh, tiga orang boleh. Jadi apa yang kita boleh buat, kita kena fikirlah macam mana kalau satu orang daripada mereka lulus. Salah seorang pula. Sekurang-kurangnya seorang. Dia jadi banyak lah. Okay, kemungkinan yang pertama macam tadi. Kalau seorang yang lulus, contohnya Aminah, tapi Bencu yang gagal dan Kamala yang gagal. Ini kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua macam tadi, bila Bencu lulus, Aminah dengan Kamala gagal. Okey, Aminah dengan Kamala gagal. Kemungkinan yang ketiga pula macam akhir sekali tadi, kalau Kamala lulus, yang lain dua tu akan automatik gagal. Okey. Kemudian kita ada lagi, ingat sekurang-kurangnya seorang. Jadi maksudnya dua orang pun boleh. Okey, dua orang pun boleh. Kalau dua orang lulus. Okey, kalau dua orang lulus, contohnya Aminah lulus. Saya guna warna hijau Kalau Aminah lulus, Bencu lulus, automatik Kamala gagal. Ini kita panggil dia sebagai yang keempat. Jadi sangat banyak. Kemudian kita ada lagi, kalau Bencu dengan Kamala lulus, automatik Aminah gagal. Dia sangat banyak. So macam mana kita nak buat banyak-banyak ni? Susah kan? Kenapa kita nak buat banyak-banyak tu? Jadi inilah persoalan. Terlalu banyak. Okay, saya tulis kat sini. Terlalu banyak. Terlalu banyak kemungkinan. Terlalu banyak kemungkinan. Bila kita terlalu banyak kemungkinan, nanti kemungkinan kita pula yang cuai jawapannya. Nak elak cuai, senang je. Kita terbalikkan situasi tadi. Okey, kita terbalikkan situasi tadi. Okey, kita terbalikkan. Contohnya, kita ada tiga orang Aminah, Bencu dengan Kamala tiga orang. Kalau dikatakan sekurang-kurangnya seorang lulus, jadi apa kata kalau kita terbalikkan? Apabila tiada sesiapa pun yang lulus. Okey, apabila tiada sesiapa yang lulus. Tiada lulus lah, tiada lulus. Okey, ni tiada lulus. Ada yang kita boleh katakan X1, X2 ataupun X3. So tiada lulus ni maksudnya X tu kosong lah. Maksudnya tak ada langsung. Kosong kosong. Tak ada langsung orang yang lulus. Okey, tak ada sesiapa yang lulus. Okey, kat sini saya nak tanya. Kalau tak ada siapa yang lulus, maksudnya apa? Maksudnya, adakah semua tu gagal? Cuba cakap, ya atau tidak. Kalau dikatakan tadi, apa saya punya soalan? Kalau tak ada lulus tu maksudnya adakah semua ini gagal? Cuba bagi tahu. Ya atau tidak? Okey? Ya Kenapa ya? Sebab ialah tak ada siapa lulus, automatik semua gagal. Apa lagi kan? Kalau dia tak lulus mestilah dia gagal. Itulah yang awak kena faham. Kita kena terbalikkan lah, kita kena terbalikkan. Okey, maksudnya kat sini, daripada keseluruhan iaitu satu, kita akan tolakkan dengan kemungkinan semua gagal. Ni ambil balik daripada atas. Ni. Ketiga-tiga mereka gagal. Okey, ambil balik ketiga-tiga mereka gagal. Sebab kita nak orang kata terbalikkan situasi tu. Bila kita nak terbalikkan situasi tu, kita kena buat satu tolak dengan situasi yang terbalik tadi itulah.
Okey, 1 tolak dengan 3,933 per 5,000. Maksudnya kat sini, 1 ni adalah total. 1 ni adalah maksimum ataupun total maksimum. Kosong tu adalah minimum dalam tajuk kebarangkalian. Okey. Bila kita katakan 1 ni, kita ambillah sebagai jumlah semua total total. Total. Tolakkan dengan ni 3 gagal. 3 gagal. Sebab dalam soalan ni dia cakap at least seorang mesti lulus. Kalau 3 gagal tu maksudnya ini bukan yang diminta. Okey, ni bukan yang diminta. Bukan yang diminta. So kita tolakkan je lah. Total tu tolak dengan situasi yang bukan diminta. Soalan yang apa? Yang kita tak nak tu. So kita tolakkan benda yang kita tak nak, kita akan dapat bakinya. Dia jadi ringkas sangat. 1 tolak dengan 3933 per 5,000. So dapatlah 1067 per 5,000. Okey, jadi ini cara kita nak mengaplikasikan soalan apabila terlalu banyak sangat kemungkinan. Melainkan kalau awak rajin lah nak buat satu-satu tu kan. Kalau rajin buatlah banyak-banyak tu. Kalau rajin lah, sama je jawapan dia. Sama je. Jadi kat sini, soalan ni 3 markah sebabnya melihat kepada kefahaman kita. Adakah dia minta 3-3 tu gagal? Kalau dia tak minta, kita kena tolak. Tolak sahaja. Itu sahaja yang saya nak explain lah. Okey, jadi kalau maksudnya kita ada orang. Kita ada orang kat sini. And then kita nak faham kat sini situasinya. Kalau lulus, mesti ada antara 3 yang lulus. Dan kita tak nak apabila orang tu gagal. Maksudnya kita tak nak orang tu gagal. Kita tak nak orang tu gagal. So kita kena 1 tolak dengan 3 yang gagal. Faham kat sini? Okey, jadi saya bagi sedikit masa untuk awak rehat sekejap dalam seminit 2 minit dan kita akan sambung pada soalan yang seterusnya. Dan kita akan habiskan kelas kita untuk sesi 1 ni lambat sikit lah sebabnya saya nak terus gabung. Terus habiskan je lah. Alang-alang tu dah nak masuk soalan 5. Terus habiskan je. So rehat dulu dalam seminit macam tu. Okey, kita sambung lagi. Untuk yang seterusnya, sekejap saya padam contengan ni sebab nampak tak kemas. Sekejap. Okey. So kita lihat soalan yang seterusnya. Soalan terakhir iaitu soalan 5. Tak ada pun kat sini. Okey, ni soalan dia. Okey, soalan nombor 5. Tadi siapa yang nak join tu join je sebab benda ni sepatutnya keluar notification siapa yang nak join tu. Sini pun ramai orang 26. Tapi okeylah. Alright.
Dalam satu kuis sains, terdapat 3 kategori soalan yang terdiri daripada 4 soalan fizik. Jadi saya tulis dululah fizik, kita ada 4. Soalan kimia kita ada berapa? Kita ada 5 5 soalan kimia. So ni kimia saya asingkan. Dan 6 soalan bio. Okey, 4, 5, 6. Okey, saya nak tanya. Sekejap saya nak tanya. Sekejap, saya nak tanya apa Okey, lupa. Saya nak tanya jumlah keseluruhan ni ada berapa? Kita tuliskan sebagai NS berapa jumlah keseluruhan? Tambah je lah kan. Okey, 15. 2 pula. 4 campur 5 campur 6 sama dengan 15. Kenapa kita totalkan semua? Kenapa Sebabnya dia kata kat sini, setiap soalan dimasukkan ke dalam satu sampul surat. Kita kan ada fizik, kita ada kimia, kita ada biologi, kita masukkan dalam satu sampul surat. Semua ni kita masukkan dalam tu dan kita akan totalkan dia ada 15 soalan. Okey, 15 soalan dalam sampul surat. Dan sampul surat ni dimasukkan lagi dalam satu bekas. Tu tak penting lah. Awak just anggap je dia masuk dalam satu bekas. Okey. Kemudian soalan ni dia cakap dia ambil, seorang murid. Okey, ada seorang murid nakal ni dia pergi ambil apa ni? Secara random dua sampul surat tu. Jadi kan dalam bekas tadi, kita ada satu sampul surat yang mewakili 15 soalan. Okey, ada 15 soalan kan? Tapi satu surat satu soalan. Okey, satu surat satu soalan. Jadi senang cerita macam inilah. Kita ada 15 soalan. Kemudian seorang pelajar ni dia ambil 2 soalan. Macam itulah kita anggap dia ambil sebagai 2 soalan. Okey. Jadi bila dia ambil 2 kali, dia akan berkurang lah. Contohnya kalau dia ambil fizik, jadi fizik ni tinggal 3. Sebabnya dia dah ambil. Itulah kita katakan benda yang bersandar. Okey, benda yang bersandar ni maksud dia kalau kita sentuh dalam tu dia akan hilang. Ataupun kalau kita ambil dalam kotak, barang tu akan berkurang. Satu lagi contoh saya nak bagi, kita ada satu kotak ni, kita ada tiga pula. Kita ada 6 biji guli Kita ada 6 biji guli dan kalau tiba-tiba ada adik kecil ni dia pergi ambil 2 biji guli tu dari kotak ni, so automatik hilanglah 2 biji tu, dia akan tinggal 4. Itu benda yang bersandar. Bersandar tu maksudnya sesuatu yang boleh hilang. Okey, sesuatu yang boleh berkurang lah. Jadi kan, kalau kita lihat soalan 4 tadi, soalan ni takkanlah benda tu boleh hilang. Kalau tiba-tiba awak ambil lulus, takkan lulus tu boleh hilang pula kan? Benda ni tak bersandar sebab benda ni kita tak boleh nampak. Kita just boleh dapat je. Tapi kalau benda macam tadi, soalan 5, benda ni kita boleh nampak, kita boleh pegang. Itu kita panggil dia sebagai peristiwa bersandar. Okey, peristiwa bersandar sebab benda tu boleh pegang dan benda tu boleh berkurang. Okey. Jadi sekarang ni untuk dapatkan fizik, okey, nak dapatkan fizik, ni nilai dia ni bilangan, ni kebarangkalian. Okay, kebarangkalian ni kita gunakan rumus NA per NS. Maksudnya nilai sesuatu tu bahagi dengan nilai semua. Jadi untuk kebarangkalian fizik, untuk kebarangkalian fizik, siapa boleh jawab? Berapakah pecahan untuk kebarangkalian fizik? Gunakan rumus. Inilah apa yang saya letak kat sini. NA tu maksudnya sesuatu yang kita ambil ataupun sesuatu yang kita nak. Contohnya kalau fizik tu kita aim, so ada 4 lah. 4 daripada apa?
Jadi berapa kebarangkalian dia? Kita tengok sini 4/15. Okey, maksudnya fizik tu ada 4 daripada total. Daripada total. So kita ada 4/15. 4/15. Kalau kimia automatik awak nampak kan? Kimia ni ada 5/15. Jangan kecilkan. Jangan kecilkan. Jangan kecilkan. Biarkan dia. Kalau kita kecilkan nanti kita akan efek kepada jawapan kita. Okey, biarkan dia. Jangan kecilkan. Dan akhir sekali 6/15. Okey. Yang ni tak perlu pun nak cari bilangan sebaliknya. Tak perlu cari apa orang kata sebaliknya, contohnya macam kat sini kan. Janganlah awak pergi cari 10/15. Jangan awak pergi cari yang ni berapa per 15. Jangan Jangan. Sebab soalan ni bukannya benda yang kita tak nampak. Tapi benda yang kita boleh nampak tak perlu buat tak perlu buat. Dia berbeza sikit daripada soalan tadi. Tapi cara jawab dia sama. Kena buat jadual macam ni supaya nampak nampak apa ni orang kata kita punya bentuk ataupun cara kita nak baca tu. Okey. Ni saya pun ala kadar je lah Okey. So next, kita baru nak tengok soalan. Okey, soalan yang dia nak kat sini. Okey, A, sampul surat pertama dengan soalan fizik dan sampul surat kedua dengan soalan kimia. Contohnya ada seorang budak pelajar ni, alamak kaki dia asyik jauh je. Okey, fizik dia ambil fizik dulu. So, bila dia ambil fizik kan, berapa kebarangkalian fizik? Kita ambil kat sini lah, 4/15. Sebab kita dah dapat kebarangkalian fizik. Okey, fizik. So, sebab kita ambil 2 kali tau. Kita ambil kali pertama dengan kali kedua. So, awak ambil je kebarangkalian tu 4/15. Okey, dia akan darabkan dengan yang seterusnya. Mesti darab. Okey, mesti darab dengan kimia. Okey, dengan kimia. Okey, kimia tu ada berapa? Takkanlah 5. Memang betul kimia tu ada 5. Tapi kan, ingat balik. Pelajar ni dalam satu bekas, okey, dalam satu bekas ni, dia ada 15 soalan. Fizik dah ambil. Fizik dah ambil 1. So fizik habis. Fizik habis tinggal 3. Lain masing-masing akan tinggal 14. Total dalam bekas tu akan berkurang. Sebab apa? Sebab budak ni, pelajar ni dia dah ambil 1. Yalah, sebab dalam bekas kan, kalau ada 15, ambil 1 takkanlah kekal lagi 15, mana datang lagi 1 kan? Mesti benda tu akan berkurang. Okey, jadi sekarang ni, next, bila dia nak ambil kali kedua, dia dah dapat 1 surat ni saya lukiskan 1 surat. Dia nak ambil lagi 1. Dia nak ambil lagi 1, nama dia kimia, soalan kimia. So berapakah pecahan yang tinggal untuk kimia? Okey, pecahan untuk kimia. Pecahan pula. Kebarangkalian untuk kimia. Pecahan lah tu kan, sama je. Okey, 5/14 dia akan berkurang. So kita nampak kat sini 5, yang kimia ni dia tak akan kurang, tapi yang kurang adalah dalam bekas tu sahaja. So dia akan jadi macam ni lah. 4/15 darab dengan 5/14. Okey, cari jawapan dia. Saya lebih suka peristiwa bersandar ni sebab dia nampak macam menarik. Tapi susah lagi lah daripada yang tadi. Dapatlah 2/21. Nampak tak soalan dia? Kalau budak ni, dia dapat dua surat, maksudnya dalam satu bekas ni dia akan jadi 13 lah. Sebab benda tu akan berkurang. Kan?
Jadi kan, sebab tu awak kena imagine macam mana seorang budak yang nakal dia akan ambil satu soalan. Bukan budak nakal, ni pelajar baik. Dia nak ambil soalan, dia nak buat. Jadi awak kena fikir dan bayangkan. Sekarang ni kita reset balik. Budak ni dah letak balik dalam tu. So dalam bekas tu akan jadi 15 balik. Tu contoh dia lah. Kenapa kita reset? Sebab kita dah settle jawab ni. Okay, kita reset balik. Oops, kita reset balik. Apa orang kata? Letak balik dalam bekas tu. Kasih orang lain pula pegang. Okay, so orang ni dah habis. Okay, dia dah berah. Okay, dia panggil kawan dia. Dia suruh kawan dia pergi ambil soalan ni pula lah. Kawan dia ni. Okay, kawan dia ni perempuan. Okay, dia pergi ambil. So, kita tengok pula soalan kedua. Ni. Soalan ni nampak macam susah sikit. Dua sampul surat dengan soalan daripada kategori yang sama. Maksudnya apa? Kategori tu fizik lah. Kategori tu subjek. Okay, maksudnya kalau pelajar ni, dia ambil sampul surat tu, kan? Dia dapat fizik tau. Ni sampul surat fizik. Kemudian kali kedua pun dia dapat fizik. Itu ceritanya. Tapi ada juga kemungkinan yang lain. Ada juga kemungkinan yang lain di mana kalau dia dapat kimia, dia juga akan dapat kimia. Itu contoh. Ada juga kebarangkalian apabila dia dapat biologi. Ini contoh surat. Dan ada juga satu lagi biologi. Itu kita panggil dia sebagai dua sampul surat dengan kategori yang sama. So ada 3 kemungkinan, iaitu FF, KK dengan B dengan B. So kita ada I, double I dan triple I. Maksudnya ada 3 kemungkinan. Okey, ada 3 kemungkinan. Macam mana kita nak baca? Macam mana kita nak baca daripada bekas ni? Kita akan baca FF dululah. Kita baca FF. Okey, bukan Free Fire tapi FF. So kita baca fizik 4/15 kali pertama. 4/15 darabkan dengan agak-agak berapa kat sini? Apa lagi yang dia akan jadi? Fizik yang pertama 4/15. Okey, nice, cun. Tapi lepas dia ambil fizik, dia dapat fizik lagi. So fizik yang seterusnya agak-agak berapa pecahan dia? Agak-agak apa pecahan dia? Good. Dia akan berkurang Atas pun berkurang, bawah pun berkurang. Sebabnya yalah dia ambil fizik kan. Takkanlah fizik tu kekal 4, mestilah fizik tu akan berkurang. Kan? Fizik tu akan jadi hilang 1. Tapi ingat dalam bekas pun akan hilang 1. Dia jadi macam ni. 3/14. Ni kemungkinan yang pertama untuk FF jadi saya tulis FF lah, nampak kat situ. Kemungkinan yang kedua, saya asingkan kemungkinan yang kedua, dia akan darab kat tengah Okey, so kemungkinan yang kedua apa ni? Pecahan untuk kimia pula, KK KK. Jadi awak nampak 5/15. Ambil yang asal 5/15 ni, dia akan darabkan dengan yang baru, pecahan baru, dia akan kurang 1 iaitu 4/15. Sebab tu saya cakap jangan kecilkan jangan kecilkan. Okay, bila kita kecilkan dia akan efek kat sini. Kemungkinan yang ketiga, biologi dengan biologi. So 6/15 kalikan dengan 5/14. Ni pun silap ni. Kan saya dah typo. Okey, ni 5/14. Nasib baik. Jadi ingat maksudnya dia punya balang ataupun bekas tu dia akan berkurang 1 surat lah. Dan soalan yang sama akan berkurang 1 soalan. Jadi kita ada 3 kemungkinan yang berbeza, kita tambahkan. Kita total up sahaja. Cari jawapan ni, tambah apa. Kita asingkan dululah satu-satu ni pengiraan dia supaya tak pening. Kita asingkan dulu, kita tekanlah kalkulator ni. Okay, 4/15 kali dengan 3/14 dapat berapa? Dapatlah 2/35 kan untuk yang FF ni.
Kemudian yang seterusnya apa? Seterusnya tambahkan je lah. Okay, 5/15 kali dengan 4/14. So dapat 2/21. Next. 6/15 kali dengan 5/14. So dapat 1/7. Okey, ni adalah 3 kemungkinan yang berbeza dan kita total up sahaja. Buat satu-satu lah sebab nanti takut salah tekan kan. Bila salah tekan, habis jawapan lari. So 2/35 tambah 2/21 tambah 1/7. Okey, dapatlah 31/105. Saya pun tak tahu betul ke tak. Saya tengok je jawapan. Kod salah. Betul. So ini jawapan dia. Okay, nampak je 3 markah kat sini, tapi sebenarnya kalau awak faham, adakah dia peristiwa bersandar, benda yang boleh pegang dan benda yang boleh berkurang. Jadi benda ni akan gunakan berkurang satu dan seterusnya. Tapi kalau kita katakan sebagai peristiwa tidak bersandar, maksudnya macam tadilah cerita pasal lulus dengan gagal ataupun cerita pasal duit shilling. Kan duit shilling kan ada gambar dengan angka. Jadi kalau contohnya awak dapat gambar, takkanlah gambar tu boleh hilang pula kan dekat duit shilling tu. Gaib sangat tu duit shilling tu. Maksudnya benda tu adalah peristiwa tidak bersandar. Dia tidak akan berkurang lah. Duit shilling ke, dadu ke. Dadu pun sama tau. Lempar dadu, takkanlah nombor 6 tu boleh hilang. Tak bermainlah dadu tu nanti. Okay, so kena ikutlah apa orang kata logik. Logik dalam matematik. Okay, logik dalam matematik dalam kehidupan seharian. Macam-macam ragam soalan yang ada kat sini. Okay, ni soalan C ni, dia kata selain biologi. Okay, selain biologi maksudnya no biology. No bio, no biology maksudnya tak ada langsung biologi. Jadi kita kena fikir macam mana nak buat. Jadi susah kan nak fikir. Sebab tu kena ada jadual. Okay, selain biologi. Jadi selain biologi ni, padam. Yang tengok. Okay, tengok kat sini. Tengok kat sini, mungkin awak boleh ambil fizik dulu, kemudian baru kimia. Okay, FK lah maksudnya. Kemungkinan yang pertama, kita boleh dapat F dulu, iaitu fizik. Kemudian kita dapat kimia. Kemungkinan yang kedua, kita ambil kimia dulu, baru kita ambil fizik. Kita baca sebagai FK ataupun KF. No bio. No B, tiada bio. Jadi kat sini, maksudnya kita ada dua sahaja kemungkinan. Dua je. Betul ke dua? Dua je ke? Tak tahu? Tengok jap. Saya pun confused. Betul dah? Dua je. Okay, so kita pun tulis. Fizik kimia, kita tulis fizik kimia iaitu 4/15. Okay, kita tulis kat sini 4/15 kalikan dengan ni FK FK fizik kimia. Ingat bawah dia akan berkurang, iaitu 14. Ingat dalam bekas mesti berkurang. Okay, dan kimia dia adalah 5. 5 tak berkurang sebab dia masih kekal sama. Dia soalan yang tidak diambil lagi. Jadi kat sini kita juga ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua adalah 5/15. Ni kimia dulu kimia baru F, KF. Okay, kimia dulu baru fizik. So fizik ni just bawah dia je lah yang ubah 14. Okay, bawah dia 14. Jadi sama je tau, bawah dia 15 jadi 14, 15 jadi 14, sama je. Atas dia pun sama 4 darab 5, 5 darab 4. Kita juga boleh tulis sebagai 2 kali dengan 4/15 kali 5/14. Okay, kita boleh ibarat seperti 2 kali. Mana-mana boleh. Nak buat yang atas boleh, nak buat yang bawah pun boleh. Ada 2 cara Ada 2 cara. Pilihlah mana yang awak rasa awak faham.
So hasilnya jawapannya kita kira terus. Direct sahaja jawapan. Kalau kita kira yang atas, jawapan dia sama dengan yang bawah lah. So 2 kali 4/15 kali 5/14. Okay, jawapan dia sama dengan yang atas tu. Sama je. 4/21. Ya, dia sama atas dengan bawah jawapan dia sama. So ada dua cara lah. Ingat selain biologi maksudnya tak nak biologi. Okey, ni siapa yang faham, okey. Kalau tak berapa faham nanti tak apa, awak just salin je, nanti awak cuba fahamkan tanya saya lepas kelas pun boleh. Okey, next. Soalan terakhir. Soalan terakhir ni panjang sikit. Nak baca pun malas. Okey, tengok dulu. Tenangkan diri, tengok dulu. Sampul surat pertama dengan soalan kimia. Dan sampul surat kedua dengan kategori soalan lain. Jadi yang pertama ni wajib kimia. Okey, yang pertama ni wajib kimia. Jadi kita ada apa? Saya nak awak tuliskan jawapan sama ada dia K apa, K apa, K apa bagi tahu. Apa yang boleh dapat? K dengan apa? Kimia dengan apa? Tapi kimia ni memang yang first lah, tak boleh yang kedua Kimia ni mesti yang first. Okay, cuba bagi tahu apa jawapan dia. K and B, K dan F. Yes, ada dua sebab apa awak lihat kat sini, yang wajib adalah kimia dulu Yang wajib adalah kimia dulu. Yang ni mesti first. Sampul surat yang pertama mestilah kimia. Okey, yang ni kimia, orang pertama pula, sampul yang pertama. Dan yang lagi satu ni, kemungkinan awak boleh katakan sama ada dia adalah fizik ataupun bio. Dia maksudnya yang first tu wajib kimia. Yang kedua ni mungkin awak boleh katakan fizik ataupun lagi satu bio ni contoh ni saya buat double lah macam ni. Okey. Jadi kita ada KF, kita ada KB. Ada dua sahaja KF dengan KB. Jadi kan kita tulis kat sini KF dengan KB dulu. KF darab KB. So apakah KA dia? K dia adalah 5/15 darabkan dengan fizik. Kebarangkalian fizik iaitu 4/15 ni kurang lah jadi 14 4/14. Okay, 4/14. Yang mana kurang tu saya guna warna hijau lah. Nanti awak nampak kenapa warna hijau. Sebab dia berkurang lah. Okay, next. Darab pula. Ni salah ni. Ni tambah. Tambah. Tambahkan dengan 5/15 darabkan dengan 6/14. Yang ni tak boleh lah kita gunakan cara yang orang kata 2 kali ganda tu, tak boleh sebab ni berbeza. Tengok atas dia lah. Atas dia kan 5 kali 4, kemudian 5 kali 6. Kita tak boleh tulis sebagai 2 kali 5 kali 4. Tak boleh Ini salah Siapa buat macam ni salah. Okey, so kena kira satu-satu. 5/15 kali 4/14. Okey, kira satu-satu dapat 2/21. Okey, 5/15 kali dengan 6/14. So, dapat 1/7. So jawapan dia akhirnya akan menghasilkan
2/21 campur 1/7. Dapatlah 5/21. Okey, saya simak sekejap jawapan. Sekejap kasih saya masa. Simak balik jawapan. Okey, betul. So macam inilah penyelesaian untuk soalan kebarangkalian. Nampak je susah, tapi sebenarnya kalau awak betul-betul faham, awak akan nampak betapa senangnya soalan ni. Tapi ingatlah, awak kena buat jadual ni supaya nampak lagi jelas dalam bentuk gambaran dia. Walaupun dia bagi ayat-ayat karangan, tak apalah, buat je, keluarkan satu-satu. Berbanding dengan soalan nombor 4 tadi mungkin agak complicated lah. Tapi soalan 5 ni memang macam favorite saya punya taste lah. Okay, memang saya suka sangat jawab soalan-soalan yang macam ni. Cuma kadang-kadang cuai. Sebab apa? Sebab kadang-kadang saya lupa nak kurangkan bawah dia tu. Jadi pelajar pun mesti buat benda yang sama kan. Asyik terlupa je nak kurangkan. Okay, jadi itu sahaja. Dan sebenarnya ada lagi satu soalan. Okay, ada lagi satu soalan, iaitu soalan nombor 3. Tapi soalan nombor 3 ni, dia lebih kurang macam minggu lepas yang kita belajar. Jadi saya nak jadikan soalan nombor 3 ni sebagai latihan. Okay, latihan. Try buat dalam masa seminggu 2. Okay, buat soalan 3 ABCD ni dan PM pada saya jawapan. Kalau betul, upload macam biasalah dalam Google Classroom. Okay, satu soalan ni sahaja. Satu soalannya ada 4. Tapi satu soalan jugalah. Okay, jangan pula awak ingat 4 soalan. Dia adalah satu soalan yang berpecah. Okay, so saya harap awak faham dan kita boleh tamatkan kelas kita. Jadi jangan lupa untuk ambil kehadiran. Jangan live dulu. Okay, kehadiran ada dekat dalam sini, link Google Form. Okay, dekat ruang komen siapa yang tak nampak tu tengok balik. Okay, itu saja. Sekian saja daripada untuk malam ni, dan minggu depan kita akan masuk pada topik yang seterusnya lah. Itu saja, sekian terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.